Hai murid-murid, untuk kelas matematik hari ini, anda bersama saya Cikgu Sun. Kita akan belajar bagaimana menentukan tempoh masa yang melibatkan bulan dan hari. Okey, sebelum masuk ke dalam topik hari ini, Cikgu ingin kongsikan satu tips bagaimana menentukan bilangan hari dalam setiap bulan. Okey, tips ini adalah menggunakan tips genggaman tangan kiri. Okey, murid-murid genggamkan tangan kiri murid-murid dan bermula kira dari jari telunjuk di atas tulang ni. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Kalau bulan tu murid-murid kira dan terletak di atas tulang, bulan tu ada 31 hari. Kalau bulan tu terletak di antara celah antara dua tulang ni, celah sini, bulan tu ada 30 hari. Kecuali bulan Februari. Bulan Februari ni dia istimewa sikit sebab dia ada 28 hari dengan 29 atau 29 hari. Ini cikgu akan terangkan kemudian. Jadi Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Untuk bulan Ogos kita mula balik di tempat yang sama. Jadi Julai dan Ogos ni dua-dua ada 31 hari. Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okey, jadi contoh kalau murid nak tahu bulan Mac ada berapa hari? Murid boleh kira. Januari, Februari, Mac. Mac dia kira dia ada atas tulang. Jadi 31 hari. Contoh nak tentukan September ada berapa hari? Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. September dekat celah. Jadi dia ada 30 hari. Kemahiran ini sangat penting untuk murid-murid menjawab soalan yang melibatkan menentukan tempoh masa, bulan dan hari. Sekarang cikgu akan terangkan kenapa dalam bulan Februari ada 28 hari ataupun 29 hari. Kita akan lihat perbandingan antara tahun biasa dengan tahun lompat. Untuk tahun biasa, bilangan hari dalam bulan Februari ada 28 hari. Manakala dalam tahun lompat, bilangan hari dalam bulan Februari ada 29 hari. Ini menjelaskan kenapa bulan Februari ni dia boleh jadi 28 hari ataupun 29 hari. Perbandingan yang kedua, bilangan hari dalam setahun untuk tahun biasa ada 365 hari. Manakala untuk tahun lompat, disebabkan bulan Februari dia lebih sehari, jadi bilangan hari dalam setahun dia pun lebih sehari, iaitu 366 hari. Dan tahun lompat ini berlaku 4 tahun sekali. Sekarang cikgu nak terangkan macam mana kita nak kenal pasti sama ada tahun tersebut adalah tahun lompat ataupun tidak. Tips dia, bahagikan tahun tersebut dengan 4. Kalau dia ada baki, ianya adalah tahun lompat. Contoh kita ambil tahun 2020. Kita bahagikan dengan 4. Bahagikan macam biasa. Bahagikan macam biasa. Di sini tiada baki. Kalau tiada baki, maka tahun ni adalah tahun lompat. Kita tengok satu contoh lagi. Kita ambil tahun 2021. Bahagikan dengan 4. Bahagi macam biasa.
Okey, di sini ada baki. Baki dia 1. Jadi ini adalah tahun biasa. Okey. Cikgu ulang balik, kalau tahun tu kita bahagi dengan 4, dia ada baki, dia adalah tahun keempat. Okay, kalau kita tahun tu kita bahagi dengan 4, ada baki, tahun tu adalah tahun biasa. Okey, sekarang mari kita lihat contoh yang pertama. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 124. Kempen Hijaukan Bumi, Program Tanam Pokok Bunga 1 Februari 2020 hingga 8 Mac 2020. Okey, soalan tanya. Kira tempoh dalam hari bagi program tanam pokok bunga. Okay. 1 Februari 2020 hingga 8 Mac 2020. Okay. Kaedah yang pertama, murid-murid boleh menggunakan kalender. Okay. Untuk kalender ni, murid-murid lihat dalam soalan. Dia kata 1 Februari tahun 2020 hingga 8 Mac tahun 2020. Jadi, murid-murid kena menggunakan kalender tahun 2020. Okay, seterusnya, murid-murid lihat bulan Februari hingga Mac. Jadi, murid-murid kena lihat kat kalender bulan Februari dengan Mac. Okay. Sekarang kita lihat dia bermula berapa hari bulan. Okay, dia bermula 1 hari bulan. Jadi, kita mula dari 1 hari bulan. Okay, dan tamat pada 8 Mac. Okay, tamat pada 8 Mac. So, kita kira ada berapa hari. Sebab soalan nak jawapan dalam hari. Okay, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Jadi jawapannya 37 hari. Okey, untuk kaedah yang pertama ni kita guna apabila kita ada kalender. Okay, sekarang cikgu akan tunjukkan kaedah yang kedua, iaitu kaedah membilang. Soalan yang sama, kira tempoh dalam hari bagi program tanam pokok bunga. 1 Februari 2020 hingga 8 Mac 2020. Sekarang kita tengok dari Februari ke Mac. Februari, lepas Februari, terus Mac. Untuk kaedah membilang ni, kita akan kira bilangan hari dalam bulan Februari dahulu. Lepas tu, kita kira bilangan hari dalam bulan Mac pula. Lepas tu, kita tambah kedua-duanya. Okay. Contoh sekarang, dia kata bermula 1 Februari. Februari ni murid-murid kena peka. Okay. Sebab dia boleh jadi 28 hari ataupun 29 hari. Jadi, kita kena lihat tahun dia. Okay. Tahun 2020. Tadi cikgu dah tunjuk, tahun 2020 ni kalau bahagi 4, tiada baki. Kalau tiada baki, dia adalah tahun lompat. Okay. Kalau tahun lompat, Februari ada 29 hari. Jadi, dari 1 Februari, kita kira sampai 29 Februari, kita senaraikan. Okay. Kita senaraikan dari 1 Februari hingga 29 Februari. Lepas tu kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi ada 29 hari. Sekarang kita dah kira bilangan hari dalam bulan Februari. Okay, lepas tu kita kena kira bilangan hari dalam bulan Mac pula. Okay. Lepas 29 Februari adalah 1 Mac. Okay, jadi 1 Mac kita kena kira sehingga 8 Mac. Sebab waktu akhir dia 8 Mac. Jadi, kita senaraikan dari 1 Mac hingga 8 Mac. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 hari. Okay, untuk dapat jawapan, kita kena tambah kedua-duanya. Sebab program ini berlangsung dari 1 Februari hingga 8 Mac. Kita asingkan pengiraan bilangan hari mengikut bulan supaya murid-murid tidak keliru. Dan kaedah ini lebih sistematik. Jadi kita tambah seperti biasa dalam bentuk lazim, kita akan dapat 37 hari. Jadi
Jadi jawapan dia 37 hari. Okey, seterusnya. Contoh yang sama tetapi kita guna kaedah rumus. Okey. Rumus ni waktu akhir tolak waktu awal tambah 1. Murid-murid kena ingat rumus ni. Okey, seperti tadi dari 1 Februari 2020 hingga 8 Mac 2020. Okey, tahun yang sama. Jadi lepas Februari, Mac. Okay, jadi mula-mula kita kira bilangan hari dalam Februari dahulu, lepas tu baru kira bilangan hari dalam Mac. Okay. Jadi bermula 1 Februari hingga 29 Februari, kita guna rumus waktu akhir. Okay, waktu akhir ialah 29. Waktu awal ialah 1. Jadi kita ambil 29 tolak 1, jangan lupa tambah 1. Lepas ni cikgu akan terangkan kenapa kena tambah 1. Jadi 29 tolak 1 tambah 1, jawapannya 29 hari. Kita dah kira bilangan hari dalam bulan Februari. Sekarang kita kena kira bilangan hari dalam bulan Mac. Lepas 29 Februari ialah 1 Mac. 1 Mac kita kena kira sampai 8 Mac sebab waktu akhir 8 Mac. Jadi guna rumus waktu akhir 8 tolak waktu awal 1 tambah 1. Jadi jawapannya 8 hari. Okay. Untuk dapatkan jawapan tempoh masa dari 1 Februari hingga 8 Mac, kita tambah kedua-dua ni. Jadi 29 tambah 8 jawapannya 37 hari. Jadi jawapan 37 hari. Jadi tempoh masa untuk program ni, program tanam pokok bunga ni adalah selama 37 hari. Untuk ketiga-tiga kaedah ini boleh mendapatkan jawapan yang sama. Okay, tetapi cikgu sarankan menggunakan kaedah rumus. Sebab kaedah rumus ni lebih mudah, lebih cepat dan tidak perlu menggunakan kalender. Okey, sekarang cikgu akan terangkan kenapa dalam rumus ni waktu akhir tolak waktu awal kena tambah 1. Okey, kita ambil contoh 1 Februari hingga 29 Februari, kita nak kira tempoh hari dia. Jadi rumus dia waktu akhir tolak waktu awal tambah 1. Ini contoh 29 hari. Kita tolak 1 hari. Okey, dari 29 hari ni, sini ada 29 hari, kita tolak 1 hari. Jadi akan jadi 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 hari. Okay. Sekarang, waktu mula dia adalah 1 Februari. Tapi apabila kita tolak 1 Februari ni kita dah buang. Kita tak kira sekali. Okay, jadi, kita nak untuk kira tempoh masa ni, waktu awal ni kena dikira juga. 1 Februari ni kena dikira juga dalam tempoh hari. Jadi, kita kena tambah 1 hari semula. Jadi, 29 hari. Okay. Untuk lebih jelas, cikgu akan terangkan menggunakan contoh yang kedua. Untuk contoh kedua ni, dimula dari 21 Februari hingga 29 Februari. Okey, waktu akhir tolak waktu awal. 29 tolak 21. Okey. Dari 29 hari ni, kita tolak 21 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okey. Kita tolak 21 hari. Dia akan tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari. Okey. Okey, waktu awal dia, waktu mula dia adalah 21 Februari. Apabila kita tolak 21, okey, 21, apabila kita tolak 21 di sini, 21 hari bulan ni kita akan tolak sekali. Jadi tetapi dalam kira tempoh masa ni, 21 Februari ni kita kena kira masuk sekali. Jadi kita kena tambah balik 1 hari ni. Jadi sebab itulah kena tambah 1. Jadilah 9 hari. Cikgu harap dengan pengenderangan ini, murid-murid akan faham kenapa dalam rumus ni kena tambah 1. Okay. Seterusnya. Okay, mari kita lihat contoh yang kedua.
murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 125. Promosi beli belah dalam talian diskaun hingga 20% dari 29 Mei 2020 hingga 5 Julai 2020. Penghantaran percuma di Lembah Kelang. Okay. Soalan tanya, berapakah tempoh dalam hari? Mereka kena peka unit apa yang kena guna bagi promosi beli belah dalam talian seperti yang ditunjukkan. Okay. Promosi bermula 29 Mei hingga 5 Julai. Okay. Mula-mula kita senaraikan dulu. Okay, dari bulan Mei nak ke Julai. Pertengahan dia ada Jun. Mei, Jun, Julai. Okay. Jadi ada 3 bulan yang kita kena kira. Mula-mula kita kena kira bilangan hari dalam bulan Mei dulu. Lepas tu baru bulan Jun, lepas tu Julai. Lepas tu campur semuanya. Okay. Mula-mula kita kira bilangan dalam bulan Mei dulu. Jadi bulan Mei ni dia bermula 29 Mei. 29 Mei, jadi kita kena mula dari 29 Mei. Okey. Dalam Mei ada 31 hari. Okey, murid-murid boleh menggunakan tips genggaman tangan kiri tadi. Okey. So murid-murid akan dapat Mei ni ada 31 hari. Jadi kita kira untuk bilangan hari dalam bulan Mei dulu. 29 hingga 31. Okey. Kita senaraikan. 29, 30, 31. Jadi 1, 2, 3. 3 hari. Okay, seterusnya kita dah kira bilangan hari dalam bulan Mei. Sekarang kita nak kira bilangan hari dalam bulan Jun pula. Okay. Lepas 31 Mei ialah 1 Jun. Okay. Bulan Jun ada 30 hari. Jadi kita kira dari 1 Jun hingga 30 Jun. Jadi 1 Jun hingga 30 Jun kita akan dapat 30 hari. Okay. Kita dah kira untuk bulan Mei, bulan Jun. Sekarang kita kira untuk bulan Julai pula. Okay. Bulan Julai lepas 30 Jun, 1 Julai hingga 5 Julai. Sebab apa sampai 5 Julai? Sebab waktu akhir dia 5 Julai. Jadi 1 Julai hingga 5 Julai kita senaraikan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hari. Okay. Jadi 5 hari. Okay. Selepas tu kita campur tiga-tiga ni. Sebab apa kita campur semua? Sebab kita nak kira tempoh hari dari 29 Mei ni sampai 5 Julai. Sebab itulah kita campur semuanya. Kita akan dapat jawapan dia 38 hari. Seterusnya. Okay, contoh yang sama, kita akan guna kaedah rumus. Okay. Seperti biasa, kita mula dengan bulan Mei dulu. Okay. Kita guna kaedah rumus. Waktu akhir tolak waktu awal, tambah 1. Jangan lupa ya, tambah 1. Kita akan dapat 3 hari. Okay. Selepas bulan Mei, ada bulan Jun. Okay. Untuk bulan Jun, kita senaraikan dari 1 Jun hingga 30 Jun. Okay. Kita guna rumus 30 tolak 1 tambah 1. Jadi, sama dengan 30 hari. Okay. Lepas bulan Jun, kita kira untuk bulan Julai pula. Dari 1 Julai hingga 5 Julai, guna rumus, masukkan je. Waktu akhir tolak waktu awal tambah 1. Okay. Waktu akhir tolak waktu awal tambah 1. Dapatlah 5 hari. Okay. Lepas tu kita campur ketiga-tiga. Dapatlah tempoh hari dia 38 hari. Sangat mudah. Murid-murid hanya perlu ingat rumus tu dan gunakan dalam soalan. Cikgu ulang balik kenapa kena kira untuk bulan Jun. Sebab untuk kira tempoh hari dari 29 Mei hingga 5 Julai ni, okay, dari Mei kita nak ke Julai, kita akan lalu bulan Jun. Okay. Lepas bulan Jun baru bulan Julai. Sebab itulah kita kena kira bilangan hari untuk Mei, Jun dan Julai dan campur semuanya. Okay. Dengan kaedah ini, kita dapatlah kira tempoh hari dari 29 Mei sehinggalah 5 Julai. Kaedah ini lebih sistematik dan lebih cepat. Jadi kita dah belajar 3 kaedah. Kaedah yang pertama menggunakan kalender. Kaedah yang kedua kaedah membilang dan kaedah yang terakhir kaedah rumus.
Waktu akhir tolak waktu awal dan jangan lupa tambah 1. Okay. Kaedah ini cikgu sarankan kamu guna sebab lebih mudah dan sistematik. Itu saja kelas untuk hari ini. Sekian, terima kasih.